Hello everyone, we are from Group 6 and our group member is Nurul Azwani binti Davos, Nurul Asin Syafiqah binti Azizan, Angelina Anak Francis, Georgiana Georgine Jotian, and the last one is Muhammad Fawaz Al-Munaya binti Abdul Alim. Today, our group member would like to present about coalition rule or regulations under coalition regulations 1960, which is have two parts, part A and part B. And our groups will present about part B, start from rule number 10 until 25. And we move to the first presenter, that is Muhammad Fawaz Amna binti Abdul Halim. Rule number 10. Requirement about the use of traffic separation scheme, thereby the vessel under 20 meters long and sailing vessel to use inshore traffic zones in all circumstances. Maintenance and cable laying vessels with restricted ability to maneuver, exempted from full compliances in traffic separation scheme. Peraturan 10 menerangkan bahawa peraturan antarabangsa untuk mencegah pelanggaran di laut iaitu Coalition Regulation (COLREX). Ia menggariskan keperluan untuk kapal yang berlayar dalam TSS iaitu Traffic Separation Scheme. TSS ini ditetapkan oleh IMO iaitu International Maritime Organization untuk meningkatkan keselamatan dan kecekapan dalam industri maritim dengan memisahkan aliran lalu lintas yang bertentangan di laluan laut yang sibuk. Rule number 12. When two sailing vessels are approaching one another so as to involve risk of collision. Peraturan 12 menerangkan bahawa apabila dua kapal layar menghampiri satu sama lain sehingga melibatkan risiko pelanggaran, salah satu daripadanya harus menjauh diri dari yang lain untuk mengelakkan kejadian yang lebih buruk berlaku. Rule number 13. It related is overtaking. The overtaking vessel should keep out of the way of the vessel being overtaken, even it applies to crossing vessel. A vessel to be overtaking when coming up with another vessel from a direction more than 22.5 degrees above her beam. Peraturan 13 menerangkan tentang pemintasan ataupun memotong. Peraturan 13 menetapkan bahawa kapal yang memintas mempunyai tanggungjawab untuk mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran dengan kapal yang dipintas. Sebuah kapal dianggap memotong apabila ia mendekati kapal lain dari arah lebih dari 22.5 darjah di belakang kapal yang dipintas, yang mana ia bermaksud dari sudut yang lebih lebar daripada 22.5 darjah di belakang sisinya. Kapal yang memintas mestilah mengekalkan jarak yang selamat dari kapal yang dipintas sepanjang maneuver memintas. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa ia tidak menghalang laluan kapal yang dilewati yang dipintas atau menyebabkan risiko pelanggaran berlaku. Hello everyone, I am Angelina Anak Francis and my metric number is X65349. Today I'm going to explain about general rules for 14, 15 and 16. So I'm going to start with rule 14, which is head of situation. When two power-driven vessels are meeting on recep coral or near recep coral, causes so as to involve risk of collision, each shore alter her course to starboard so that each shore pass on the port side of the other. Rule 14 ini merujuk kepada ketua situasi di mana kedua-dua kapal yang dipacu bertemu di laluan yang bertentangan atau bertimbang balik yang berisiko menyebabkan berlakunya pelanggaran. Ketua situasi haruslah mengambil tindakan mengarah atau menukar laluan kapal ke kanan
untuk memastikan setiap satu kapal melalui pelabuhan berlainan. So, apabila kapal itu melalui pelabuhan berlainan, so tidak akan berlakunya pelanggaran di antara kedua-dua kapal. Next, Rule 15, which is crossing situation. When two power-driven vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side should keep out of the way. So, Rule 15 ini merujuk kepada situasi di lintasan di mana kedua-dua kapal yang sedang melintas yang berisiko berlakunya pelanggaran, kedua-dua kapal itu haruslah mengarahkan kapal ke kanan ataupun menukar laluan ke kanan supaya tidak berlakunya risiko pelanggaran di antara kedua-dua kapal. So, keadaan ini adalah untuk mengelakkan dari menyeberangi atau mendahului kapal yang lain. So, next, Rule 16, which is action by give way, which is directed to keep out of the way of another vessel shoal so far as possible, take early and substantial action to keep well clear. So, Rule 16 ini bermaksud tindakan kapal memberi laluan kepada kapal yang lain supaya kedua-dua kapal dapat menjauhkan diri di antara satu sama lain mengikut had yang ditetapkan. So, kru kapal hendaklah mengambil tindakan awal untuk memastikan kawasan tersebut bersih. So, that's all from me. Thank you. Hello everyone, my name is Nurul Azlin Syafiqah binti Azizan. My metric number is S7190. Today I want to present about Rule 17, Rule 18 and 19. The first one is Rule 17. Rule 17 deals with a stand on the ship to maintain its course and speed, where one of the two vessels must keep away from each other to maintain course and speed. Peraturan 17 merupakan peraturan yang berurusan dengan pendirian di atas kapal untuk mengekalkan laluan dan kelajuannya, di mana salah satu daripada dua jenis kapal perlu menjauhkan diri antara satu sama lain untuk mengekalkan kelajuan dan laluannya selamat. Ini bermaksud setiap kapal perlu mengekalkan pendirian supaya tidak berlaku pelanggaran antara satu sama lain yang disebabkan oleh salah faham. Pengemudi kapal perlulah lebih peka dengan keadaan kapal supaya semuanya dalam keadaan baik dan tidak berlaku pelanggaran. Rule 18. Regulation 18 of the International Regulation for Prevention of Violations at Sea set out a hierarchy of responsibility between ships to prevent violations. It outlines vessels that give way and vessels that stand by in various scenarios. Peraturan 18 merupakan peraturan antarabangsa untuk pencegahan pelanggaran laut. Ini menetapkan hierarki tanggungjawab antara kapal untuk mencegahkan pelanggaran yang berlaku di laut. Ia menggariskan kapal yang memberi dan kapal yang berdiri di hadapan pelbagai jenis senario. Kapal yang memberi laluan, kapal yang dikuatkuasakan oleh enjin semasa dalam perjalanan hendaklah menjauhi beberapa jenis kapal. Pertama adalah kapal yang tidak berada di bawah perintah. Yang kedua adalah kapal yang keupayanya terhad untuk gerak. Dan yang ketiga adalah kapal yang terlibat dalam menangkap ikan. Dan yang terakhir adalah kapal layar yang sedang dijalankan. Rule 90. This rule applies to vessels navigating in restricted visibility conditions. Peraturan 19 terpakai pada kapal yang mengemudi dalam keadaan penglihatan terhad. Peraturan ini terpakai pada kapal yang tidak kelihatan antara satu sama lain semasa mengemudi di dalam atau berhampiran di kawasan yang penglihatannya terhad. Setiap vessel hendaklah bergerak pada kelajuan yang sesuai dan selamat dalam keadaan semasa atau dalam keadaan penglihatannya terhad. Setiap vessel mesti mengambil kira
keadaan semasa dan keadaan lihatan terhad apabila mematuhi peraturan Seksyen 1 bahagian ini. Dan vessel yang mengesan dengan radar sahaja. Kehadiran kapal lain hendaklah menentukan sama ada situasi jarak antara kapal adalah selamat ataupun tidak, yang akan menyebabkan berlaku risiko pelanggaran. Hello, my name is Nurul Azwani binti Darus. My metric number is S67418. For the rules, 20 is lights and shade. Must be observed in all weather conditions. This light rule must be observed at night and dark until sunrise. Rules regarding must be followed by day. For the rules, 21 is about definition. Masthead light means a light placed over the force and up central lines of the vessel. Side light means a green light on the starboard side and a red light on the port side. Sunlight is a white light placed as nearly as practicable at the stern. Towing light means a yellow light having the same characteristic. Around light, a light showing an unbroken light over and out of the horizon of 260 degrees. Flashlight means a light flashing at regular intervals. For the rules 22, the light must have the intensity found in section 8 that has been set. For example, is in a vessel 50 meters or more in length must have a white, red, green or yellow all around light 3 miles. In vessels of 11 meters or more must have 2 side light miles. In vessel or less than 11 meters must have a side light. 2 miles also an inconspicuous, partly submerged vessel or object being towed must have a wide all round 3 miles. Rule yang ke-23 mempunyai 5 bahagian. Bahagian yang pertama adalah sebuah vessel pacuan kuasa yang sedang berjalan hendaklah mempamerkan lampu kepala tiang ke hadapan, lampu kepala tiang kedua di belakang dan lebih tinggi daripada lampu hadapan kecuali bahawa kapal kurang daripada 50 meter panjang tidak akan diwajibkan untuk mempamerkan cahaya sedemikian, tapi boleh buat demikian iaitu lampu sisi dan lampu keras. Yang ke-B pula adalah sebuah vessel kusyen udara apabila beroperasi dengan mod tidak tanjakan hendaklah sebagai tambahan kepada lampu yang ditetapkan dalam perenggan. A adalah mempamerkan cahaya kuning berkelip-kelip bulat. Yang ke-C pula adalah craft WIG hanya apabila berlepas, mendarat dan dalam penerbangan berhampiran permukaan hendaklah sebagai tambahan kepada lampu yang ditetapkan dalam perenggan. Peraturan ini mempamerkan cahaya merah berkelip-kelip berintensiti tinggi. Dan yang terakhir pula adalah sebuah kapal pacuan kuasa yang panjangnya kurang daripada 12 meter boleh ganti lampu yang ditetapkan pada perenggan A, iaitu peraturan ini mempamerkan lampu putih bulat dan lampu sisi. Seterusnya adalah sebuah vessel pacuan kuasa yang panjangnya kurang daripada 7 meter yang kelajuan maksimumnya tidak melebihi 7 knot boleh sebagai ganti lampu yang ditetapkan dalam perenggan A. Peraturan ini mempamerkan cahaya putih bulat dan hendaklah jika boleh dilaksanakan. Juga mempamerkan lampu sisi. Lampu kepala tiang ataupun lampu putih bulat dalam kapal pacuan kuasa yang panjang kurang daripada 12 meter boleh dialihkan dari garis tengah depan dan belakang kapal jika pemasangan garis tengah tidak dapat dilaksanakan dengan syarat lampu sisi digabungkan dalam satu tanglung yang hendaklah dibawa pada garisan tengah depan dan belakang kapal atau terletak sehampir yang praktik dalam garisan hadapan dan belakang yang sama dengan lampu kepala tiang atau cahaya putih bulat. Seterusnya adalah Rule 24. Rule 24 cover mengenai lampu kapal untuk towing dan penolakan.
Rule 24 mempunyai 7 bagian. Bagian E adalah sebuah vessel yang dipacu kuasa tinggi semasa menunda hendaklah mempamerkan. Yang pertama adalah bukannya cara yang ditetapkan dalam peraturan 23 sama ada E1 atau E2. Dua lampu tiang dalam garis menegak apabila panjang tunda diukur dari buritan kapal ujung tunda ke ujung selepas tunda melebihi 200 meter. 3 lampu demikian dalam garis menegak adalah lampu sisi, lampu belakang, lampu tunda dalam garisan menegak di atas lampu stern, dan apabila panjang tunda melebihi 200 meter, bentuk berlian di mana ia boleh dilihat dengan baik. Bagian B pula adalah apabila whistle pendorong dan whistle yang ditolak ke hadapan disambungkan dengan tegak dalam unit komposit, ia hendaklah dianggap sebagai whistle pacuan kuasa dan mempamerkan lampu-lampu yang ditetapkan dalam peraturan 23. Seterusnya, bagian C adalah sebuah whistle yang dipacu apabila menolak ke hadapan atau menunda bersama, kecuali dalam hal unit komposit hendaklah mempamerkan bukannya lampu yang ditetapkan dalam peraturan 23, yaitu bagian E1 dan bagian E2. Dua lampu kepala tiang dalam garis menegak adalah lampu sisi, lampu stern light, dan bagian D, sebuah whistle yang dipacu kuasa di mana perenggan E atau perenggan C. Peraturan ini terpakai hendaklah juga mematuhi peraturan 23 yaitu E bagian 2. Dan bagian B pula, sebuah whistle atau objek yang ditarik selain daripada yang disebut dalam perenggan G. Peraturan ini hendaklah mempamerkan lampu sisi, lampu belakang, dan apabila panjang tunda melebihi 200 meter, bentuk belian di mana ia boleh dilihat dengan baik. Bagian F pula adalah dengan syarat bahwa sebarang bilangan whistle yang ditarik bersama dan atau ditolak dalam satu kumpulan hendaklah dinyalakan sebagai satu whistle, yaitu sebuah whistle yang ditolak ke hadapan bukan sebagian daripada unit komposit hendaklah mempamerkan di hujung hadapan lampu sisi. Seterusnya, sebuah whistle yang ditarik bersama hendaklah mempamerkan lampu buritan dan di hujung hadapan lampu sisi. Bahagian G pula adalah sebuah kapal atau objek yang tidak mencolok sebagiannya terendam atau gabungan whistle atau objek yang ditarik, yaitu hendaklah mempamerkan jika lebarnya kurang daripada 25 meter, satu cahaya putih bulat atau berhampiran ujung hadapan dan satu di hadapan berhampiran selepas kecuali drakon tidak perlu mempamerkan cahaya di atau berhampiran ujung hadapan. Jika lebarnya 25 meter atau lebih, dua lampu putih bulat tambahan atau berhampiran ujung yang lebar. Jika panjangnya melebihi 100 meter, tambahan lampu putih di antara lampu yang ditetapkan dalam sub-perenggan 1 dan 2 supaya jarak antara lampu tidak melebihi 100 meter. Bentuk berlian pada atau berhampiran ujung paling belakang kapal atau objek terakhir yang ditarik jika panjang tunda melebihi 200 meter, bentuk berlian tambahan di mana ia boleh dilihat dengan baik dan terletak sejauh ke hadapan yang boleh dilaksanakan. Seterusnya, jika objek mana-mana sebab yang mencukupi adalah tidak praktikal untuk whistle atau objek yang ditarik untuk mempamerkan lampu atau bentuk yang ditetapkan dalam perenggan I atau G. Peraturan ini semua langkah yang mungkin hendak diambil untuk menyalakan whistle atau objek tersebut ditarik atau sekurang-kurangnya untuk menunjukkan kehadiran whistle atau objek tersebut, yaitu jika mana-mana sebab yang mencukupi adalah tidak praktikal bagi whistle yang tidak biasanya terlibat dalam operasi menunda untuk mempamerkan lampu yang ditetapkan dalam perenggan E atau C. Peraturan ini whistle tersebut tidak akan dikehendaki mempamerkan lampu tersebut apabila digunakan dalam menunda kapal lain dalam kesusahan atau sebaliknya memerlukan bantuan. Semua langkah ini mungkin hendaklah diambil untuk menunjukkan sifat hubungan antara kapal tunda dan kapal yang ditarik seperti yang dibenarkan oleh peraturan 36 khususnya dengan menerangi tali tunda.
Seterusnya adalah Rule 25, yaitu memerlui keperluan ringan untuk kapal layar yang sedang berjalan ataupun kapal layar yang sedang Rule 25 mempunyai 5 bagian, yaitu bagian A adalah sebuah kapal layar yang sedang dalam perjalanan hendaklah mempamerkan lampu sisi dan lampu starlight. Bagian B pula adalah dalam kapal layar yang panjangnya kurang daripada 20 meter, lampu-lampu yang ditetapkan dalam perenggan E peraturan ini boleh digabungkan dalam satu tanglung atau berhampiran bagian atas tiang di mana ia boleh dilihat dengan baik. Bagian C pula adalah kapal layar yang sedang dalam perjalanan boleh sebagai tambahan kepada lampu yang ditetapkan dalam bagian E peraturan ini mempamerkan atau berhampiran atas bagian atas tiang, di mana ia boleh dilihat dengan baik. Dua lampu bulat dalam satu garisan menegak, di mana ia boleh dilihat di bahagian atas berwarna merah dan bahagian bawah hijau. Tetapi lampu ini tidak boleh dipamerkan bersama-sama dengan tanglung gabungan yang dibenarkan di bagian B. Seterusnya adalah bagian D. Sebuah kapal layar yang panjangnya kurang daripada 7 m hendaklah mempamerkan, jika boleh, mempamerkan lampu yang ditetapkan dalam bagian E atau B peraturan ini. Tetapi jika dia tidak melakukannya, dia hendaklah menyediakan obor elektrik di tangan atau tanglung yang bernyala untuk menunjukkan cahaya putih untuk dipamerkan dalam masa yang mencukupi dan untuk mengelakkan pelanggaran. Kapal di bawah boleh mempamerkan lampu yang ditetapkan dalam peraturan ini untuk kapal berlayar, tapi jika dia tidak boleh melakukan, dia hendaklah menyediakan obor elektrik atau tanglung untuk mengelakkan pelanggaran juga. Dan bagian yang terakhir ada bagian E. Sebuah vessel yang sedang berlayar apabila turut digerakkan oleh jentera hendaklah mempamerkan kehadapan di mana ia boleh dilihat dengan baik dalam bentuk kon puncak ke bawah.